Bab 1. Pola 237 dalam Al-Quran. Pengembaraan 237 yang super hebat. Hai penjelajah hebat. Bayangkan Al-Quran sebagai peta harta karun yang besar dan berkilau, penuh dengan kod rahsia dan kejutan tersembunyi yang menanti kita untuk mencarinya. Salah satu harta yang paling menarik ialah 237. Ini bukan sekadar sesuatu biasa, ia adalah prima, yang bermaksud ia sangat istimewa kerana hanya 1 dan 237 sahaja boleh membahaginya, seperti superhero yang tak boleh ditangkap. Tambahan pula, ia ada 3 digit ajaib, 2, 3 dan 7, yang muncul seperti bintang berkilau di mana-mana. Dalam bab ini, kita akan pakai topi detektif dan pergi memburu 237 di 8 tempat menakjubkan dalam Al-Quran. Kita akan kira bagaimana ia muncul dengan langkah seronok, cari tahu kenapa ia sangat bad, dan lihat bagaimana ia menyatukan segalanya seperti rentetan superhero yang bersinar. Dengan iman sebagai lampu suluh dan sedikit keajaiban matematik, mari kita terjun ke pengembaraan 237 yang epik ini dan temui irama rahsia Allah. 8 tempat super tempat 37 bersembunyi. Sad, keajaiban Muqatta'at, surah 2:7. Bagaimana ia berfungsi? Beberapa surah bermula dengan huruf pelik yang dipanggil Muqatta'at, seperti Alif Lam Mim, dan kita akan lekatkan bigam untuk jadi 237. Langkah terperinci, bermula dengan Alif Lam Mim. 3 huruf, ada 286 ayat bilangan 2 dalam Al-Quran. Surah 3, juga Alif Lam Mim, 200 ayat bilangan 3. Surah 7, Alif Lam Mim Sad, 4 huruf, 206 ayat bilangan 7. Mari bina, mulakan dengan 2, seperti letak duit shilling 2 yang berkilat. Lekat 3 di sebelah, 2, 3, macam susun blok, 2 lepas tu 3. Tambah 7. 23 jadi 237, 3 keping serasi. Seronok tambahan, bayangkan mesin kod rahsia, tekan 2, kemudian 3, lalu 7, bip bip, 237 keluar. Atau bina menara, 2 bata, 3 lagi, 7 di atas, 237 tinggi. Kenapa ia hebat? Surah-surah ini seperti pasukan superhero Al-Quran. Al-Baqarah dan Ali Imran turun di Madinah untuk ajar peraturan dan hal keluarga, manakala Al-Araf dari Makkah cerita tentang Nabi seperti Nuh dan Musa. 237 adalah prima, tak boleh pecah. Cuba 37 bahagi 2, 118,5 tak jadi. Sama seperti keesaan Allah, 11 ia. Macam Allah sembunyikan jabat tangan rahsia dalam huruf ini, berkata, hai aku satu, dan ini isyarat istimewaku. Hebat tambahan, ulama kata Muqatta'at mungkin maksud nama Allah atau rahsia ciptaan. 237 adalah kunci ajaib untuk membukanya. Macam teka-teki yang hanya Allah tahu jawapan penuh, buat ia 2 kali ganda seronok. 1. Pengembaraan mesej pertama 96 plus 6873. Bagaimana ia berfungsi? 3 surah pertama yang Allah hantar pada Nabi dijumlahkan jadi 237, macam langkah pembukaan dalam permainan harta karun. Langkah terperinci. Surah 96. Bacalah 19 ayat perkataan pertama di gua. Surah 68 kalam demi penah. 52 ayat kedua tiba. Bilangan 68. Surah 73 Muzammil. Wahai yang berselimut, 20 ayat ketiga muncul. Bilangan 73. Mari tambah 96 plus 68. Pecah 90, 60, 150. 68, 14. 150, 14, 164. Macam kira gula-gula. 96 merah, 68 biru. 164, 73. 164 plus 70, 34. 234, 3. 237 tambah 70 hijau, 3 lagi, 27. Seronok tambahan. Anggap perlumbaan, 96 langkah, 68 lagi, 73 terakhir, 237 garisan penamat. Atau kotak hadiah, 96 reben, 68 busur, 73 kilau, 237 jumlah. Kenapa ia hebat? Surah inilah dentuman besar Al-Quran. Al-Alaq mulakan segalanya. Syushub klisi ai, this noise dan nol the newbie. Kuasa prima 237. 237 bahagi 5, 47,5 tak boleh. Jadikan ia bintang emas untuk saat pertama itu. Tambah 237, 212. Macam 12 bulan, hubungkan dengan lingkaran masa. Allah lepaskan bom hebat 3 kali untuk mulakan kitabnya. Hebat tambahan, pendek tapi kuat. 237 padatkan kuasa itu dalam satu bilangan. Seperti biji kecil tumbuh jadi pokok besar. Ciptaan 552 90. Bagaimana ia berfungsi? Surah 95 bersumpah dengan berhebat ciptaan Allah. Buah tin, gunung, bandar dan bilangan surahnya jadi 237. Langkah terperinci.
Surah 95 Al-Tin. Demi buah tin dan zaitun, 8 ayat, bilangan 9 santanah buah sedap. Surah 52. Demi bukit, 49 ayat, bilangan 52 mal sini, tempat Musa dapat hukum. Surah 90. Demi bandar ini, 20 ayat, bilangan 90. Mari tambah. 95 liduo 50 plus 140, lim 2 plus 7. 140 plus 7 plus 147 macam tumpuk besar. 5 debuk suluk, 5 tuduk tu. 140 tu 90. 140 90 igual 230. 7 plus 0 igual 7. 230 plus 7 igual 237. Tambah 90 batu bandar, 37 tumpukan. Seronok tambahan. Bayang piknik. 95 buah tin, 52 snack gunung, 90 juadah bandar, 237 enak. Atau jejak, 95 langkah ke buah, 52 ke puncak, 90 ke rumah, 237 pengembaraan. Kenapa ia hebat? Allah tunjuk benda terbaiknya. Tin untuk makan, Sinai untuk hukum, Makkah untuk peluk. Kekuatan prima 237, 37 bahagi 7, 33 lebih sikit tak jadi. Ikat mereka macam tali super, buktikan tandanya. Macam parti alam semula jadi dengan 2, 3, 7 menari jerit. Lihat ciptaanku. Hebat tambahan. Setiap sumpah adalah harta kecil. 2, 3 tepi besar dipegang semua macam 3 sudu ajaib. 1. Teka-teki bilangan juz. 37, 11, 9. Bagaimana ia berfungsi? 3 juz terakhir Al-Quran sembunyikan 237 dalam helah bilangan macam teka-teki ajaib. Langkah terperinci. Juz 30. Surah 78, 114, 114, tolak 78 tambah 1, 37 surah pendek dan laju. Juz 29, surah 6, 7, 77, 77 tolak 67 tambah 1, 11 surah. Juz 28, surah 5, 8, 6, 6, 6, 6, 58 tambah 1, 9 surah. Mari teka-teki. Tambah 37, 11, 48, 46 plus 9, 57 macam susun mainan. 37 kereta, 11 kapal, 9 bot. Atau kumpul 37, 370, 57. Lekat 37 dan 20. 37, 20. Macam menara bilangan besar. Campur digit. 3, 7, 2, 0. Susun kecil ke besar. 0, 2, 3, 7, 37. Seronok tambahan. Bayang undur masa. 37 saat, 11 tik, 9 tok, campur. Jadi, 237 kotak mainan, 37 blok, 11 patung, 9 bola, 23 kejutan. Kenapa ia hebat? Hujung Al-Quran penuh surah kecil macam peti harta hebat. 237. 237, 237, satu lebih sikit. Tak boleh, sembunyi dalam 37, 20, tunjuk pelan pintar Allah sampai akhir. Macam kotak teka-teki terbuka dengan kilauan, 2, tadah. Hebat tambahan. 57 separuh daripada 114 surah. 237 tambah sentuhan ajaib macam cherry di atas kek. 1. Pembahagian ayat surah 89. Bagaimana ia berfungsi? Surah 89 ada 30 ayat dan kita bahagi untuk jumpa digit 237 macam rahsia buku cerita. Langkah terperinci, surah 89, 30 ayat keseluruhan, sumpah dan pengajaran. Mari bahagi. 2-3 ayat, satu buh malam dan puak lama seperti ad menarik. 7 ayat 24-30, pasal kiamat dan syurga, akhir gembira. Semak, 2-3-7-30. Digit 2-3-2 dan 3, 7-7, satukan, 2-3-7, 2-7. Seronok tambahan, bayang cerita 2-3 muka pengembaraan, 7 harta, 2-3 bersinar. Atau pendakian, 2-3 langkah naik, 7 ke puncak, 2-3-7 pemandangan. Kenapa ia hebat? Macam filem kecil, keajaiban pagi dan penutup besar. Digit prima, 237 bercahaya macam bintang dalam satu surah, hadiah licik dari Allah. Macam dia berbisik, ini kejutan 237 kecil, terus tengok. Hebat tambahan. Bergema dengan sumpah ciptaan. 237 adalah dos ganda hebat, hubung surah macam kawan baik. 1. Pembahagian besar juz, 30-237. Bagaimana ia berfungsi? 30 juz Al-Quran dibahagi untuk tunjuk git 237, macam potong kek gergasi, langkah terperinci. Juz keseluruhan, 30 bahagian, macam 30 hari untuk baca semua. Mari bahagi. 2-3 juz, surah panjang seperti Al-Baqarah, banyak untuk kunyah. 7 juz 24-30, surah pendek laju, sikit gigit. Semak
23 adalah 7, 30. Digit, 23, 2 dan 3, 7, 7 bersama. 2, 3, 7, 2, 3, 7. Seronok tambahan, jamuan. 2, 3 keping besar, 7 kecil. 2, 3, 7 parti. Atau jalan, 2, 3 batu perlahan, 7 laju. 2, 3, 7 perjalanan. Kenapa ia hebat? Seluruh Al-Quran dapat irama 2, 3, 7, prima dan sempurna. Macam Allah potong kitabnya dengan pisau ajaib, tabur kilauan 2, 3, 7. Pelukan besar dari Al-Fatihah ke An-Nas, setiap bahagian bersinar. Hebat tambahan, 30 adalah sebulan. 2, 3, 7 buat setiap hari jadi buruan harta macam hadiah harian kejutan. Saat keseronokan separuh jalan, 7, 5, 7, 2, 3, bagaimana ia berfungsi. Separuh daripada 114 surah Al-Quran ialah 5-7 dan kita pusing untuk jumpa digit 2-3-7 macam parti tengah jalan. Langkah terperinci. Jumlah surah 114 seluruh pasukan Al-Quran. Separuh 114 bahagi 2 7 ra 157. Mari pusing ya. 57 ulang medan 7 15 5 gula tombol lagi 2 lagi 12 jumlah. Pecah 5, 5, 2, 3. Jadi, 5, 7, 5, 3, 7, 12, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7. Seronok tambahan, 5, 7 langkah ke tengah, 5 loncat, 7 lompat, 2, 3, 7 sorak. Atau kek, 5 lapis, 7 lilin, 2, 3, 7 parti. Kenapa ia hebat? Surah 5, 7 adalah hati Al-Quran. Keseimbangan prima, 2, 3, 7 bersinar di situ. 2, 3, 7 macam tepuk 5 dari Allah. Cakap, separuh selesai, teruskan hebat. Hentian sempurna dengan kuasa prima. Hebat, tambahan, Al-Hadid bermaksud besi. 2, 3, 7 kuat macam itu. Kejutan keluli di tengah. 1. Permainan muka pertama 7, 5, 2, 3, 7. Bagaimana ia berfungsi? 2 muka pertama Al-Quran ditambah untuk tunjuk digit 1, 3, 7 macam babak pembuka filem Harta Karun. Langkah terperinci, suka 1 tafat junaduh dengan bismillah. Muka 2, surah 2, 5 ayat 2, 1, 5, alif lam mim ke bagian giman. Mari main. 7, 5, 12. 7 bintang 5 bulan, 12 cahaya. Eris, 5 plus 7, 1 plus 3. Jadi, la plus 7, 7, 12, 3 bar, sekit wudu tawar 7. Sab nama singin. Bayan surant, the judge way muka sat limbol dibuat dut 3 dalam tesernya adalah ke 2, 3 irama. Kenapa ia hebat? Muka 1 adalah terima kasih besar pada Allah. Muka 2 mulakan cerita besar, digit prima. 2, 3, 7 mulakan dengan gaya. Macam Allah lambai halu dengan 2, 3, 7, cakap ini kitabku terjun masuk. But alif mim mim di muka 2 hubungan ke muka 2, 3 adalah hello berganda macam kenyit rahsia di permulaan. Ingin terkenal pijat 2, 3, yes plus prima. Apa itu? 2, 3, 7 adalah prima. Hanya 1 dan 2, 3, 7 boleh bahagi. 3 kali 7, 9 pun boleh, tapi tiada lain. Semak, 2, 3, 7 bahagi. 2 kuewa 118,5 tak jadi. Bahagi 3, 7, 9. Yeay. Bahagi 5, wa 47,5 tak. Bahagi 7, 33 lebih sikit. Sangat kuat. Faktor hebat, macam perisai superhero tiada siapa boleh pecah. Sama seperti keesaan Allah. 2, 3, 7 adalah lencana emas kuasanya, bersinar terang dalam Al-Quran. Hebat tambahan, bilangan prima jarang. 2, 3, 7 adalah VIP yang Allah pilih untuk menonjol. Tarian digit apa itu? 2 plus 3, 7, 12. 12 bulan setahun, 12 jam pada jam, atau 12 harta dalam peti. 2, 3, 7 adalah kawan prima juga. 3, 7, pasukan 3 ancaman. Terhebat, mereka terus muncul macam gerakan tarian ajaib. 12 adalah lingkaran masa dan 2, 3, 7 adalah rentak berkilau yang Allah main di mana-mana. Sangat seronok. Hebat tambahan, 12 ada dalam alam, 12 sudah turut apumwe. Pelanan hebat di irama Allah. 2, 3, 7 muncul 8 kali dalam huruf surah muka, macam buruan harta dengan 8 duit emas. Semak, 8 adalah bilangan besar, bukan nasib, tapi reka Allah. Lihat tanda-tanda kami. 2, 3, 7 adalah petunjuk gergasinya. Faktor Hebrawa, ia peta super pintar Allah. Setiap 2, 3, 7 adalah kilauan cakap. Tengok kitabku, penuh keajaiban. Macam dia rancang permainan besar untuk kita. Hebat, tambahan. 8 adalah lingkaran juga. 2, 3, 7 pusing Al-Quran macam pelukan ajaib. Rentetan super yang mengikat.
Semua bayangkan 237 sebagai rentetan superhero berkilau, bergerak laju dalam Al-Quran macam laser. Bagaimana ia hubung Hulk 237? Mesej pertama 66 plus 6873, Sumpah Alam 955290, teka-teki juz 3711 bahagi ayat 2377, juz besar separuh puluh, tunus dan muka 8 simpulan hebat. Bayang jambatan tali 2 papan 3 palang 7 237 melintasi. Atau tali layang-layang 2-3 tarikan 7 huluran 237 terbang tinggi. Kenapa ia menarik? Ia ikat surah pendek Makki ke gergasi Madani. Al-Quran satu keluarga besar dengan 237 sebagai gigam. Setiap kilauan 237 adalah Allah cakap, fikirkan ciptaanku. Gambaran besar, dari terima kasih, muka 1 ke pengajaran akhir, 237 adalah irama prima berdegup macam jantung, badudum, 237. Ia peti harta karun penuh keseronokan dan iman, bersinar dari Hello Al-Fatihah ke Selamat Tinggalan Nas. Rentetan ini macam ley lines, laluan ajaib yang kita akan kejar seterusnya. 237 bukan sekadar bilangan, ia isyarat superhero Allah menyala kitabnya untuk kita jelajahi. Nota penukaran-penukaran, nombor diganti dengan 237 secara konsisten, bilangan lain ditulis penuh, EG 96 untuk sementan 6, untuk kekal harmoni dan mesra kanak-kanak. Bahasa kekal kembali yang menjadi beringat penyusu yang kecil untuk pelantaran, e.g. dai nombor mulu. Struktur panjang berganda angka terperinci dan seronok timeline kekal tensi sebelumnya. Nak ubah apa atau bab seterusnya? Beritahu saya, Detektif 27. Bab 2, ley lines dan kesaksian bumi laluan pengembaraan suci. Wow, penjelajah kecil. 237 tak tinggal diam dalam Al-Quran. Ia melompat keluar macam superhero ke atas bumi, melukis laluan ajaib yang kita panggil ley lines. Laluan ini macam jejambat rahsia yang menyambung tempat-tempat istimewa ciptaan Allah. Dan 237 adalah kunci berkilau yang menyala di sepanjang jalan. Dalam bab ini, kita akan kejar 237 merentasi gunung, bandar dan ladang. Tengok bagaimana ia berfungsi dengan langkah seronok. Cari tahu kenapa ia sangat hebat. Dan lihat bagaimana bumi jadi taman permainan besar Allah. Pakai kasut pengembaraan kita dan bawa peta iman. Mari kita terok ke laluan suci 237 yang menakjubkan ini. Bagaimana 237 menyambung Al-Quran ke bumi sambungan suci. Surah 95, 90. Bagaimana ia berfungsi? Sumpah dalam surah 95 tunjuk tempat sebenar di bumi dan bilangan surahnya dijumlah jadi 237. Macam garisan dari buah sedap ke tempat suci. Langkah terperinci. Surah 95, demi buah tin dan zaitun, 8 ayat, bilangan 95. Tin dan zaitun mungkin di Palestin tanah buah yang lazat. Surah 52, demi bukit, 49 ayat, bilangan 52. Bukit Sinai, tempat Nabi Musa dapat hukum dari Allah. Surah 90, demi bandar ini, 20 ayat, bilangan 90. Bandar Makkah, tempat paling selamat di dunia. Mari tambah, 95 plus 52, 90 plus 50, 140, 5 plus 2 itu 7, 140 plus 7, 147. Macam susun batu, 95 besar, 52 sederhana. 147 plus 90, 140, 90, 230, 7 plus 07, 230 plus 7, wah, 237. Tambah 90 batu bandar. 237 siap. Seronok tambahan. Bayangkan perjalanan. 95 km ke Kebun Tin, 52 ke Gunung Sinai, 90 ke Makkah, 37 km penuh harta. Atau kira pokok, 95 pokok tin, 52 pokok gunung, 90 pokok bandar, 237 pokok kesemuanya. Kenapa ia hebat? Tempat ini adalah kegemaran Allah. Tin bagi kita makanan, Sinai bagi hukum, Makkah peluk kita erat. 237 jadi macam tali zipline ajaib. Ikat tempat suci ini dengan kuasa prima. 237 bahagi 2, 118,5. Tak jadi. Al-Quran cakap ada tanda di bumi. 237 buktikan itu, macam Allah lukis segitiga besar dengan kilauan 27. Hebat tambahan. Setiap tempat ada cerita. Tin bagi tenaga, Sinai bagi peraturan, Makkah bagi kasih sayang. 237 adalah benang emas sambung semuanya, macam peta rahsia Allah di dunia nyata. Aliran bilangan 237. Bagaimana ia berfungsi? Digit 237 terus muncul macam kesan tapak kaki di bumi, tanda kecil yang bawa kita ke laluan besar. Langkah terperinci, gema Al-Quran.
Dalam Juz dan Surah 89, kita jumpa 23 plus 7, 30. Digit 237 jadi 237. Main di bumi. Bayangkan jarak Makkah ke Sinai. Katakan 23 bukit, 7 lembah menja. Atau perjalanan, 2 hari ke Tin, 3 hari ke Sinai, 7 hari ke Makkah, 2, 3, 7 muncul lagi. Langkah seronok, 2 plus 3, 5, 5, 7, 7, 12, yang 2 pendek, 3 sederhana 7 panjang, 12 langkah penuh. 12 macam 12 bulan, bawa 2, 3, 7 ke bumi. Seronok tambahan, kira harta, 2, 3 khemah, 7 beg, 2, 3, 7 getaran. Atau laluan, 2 sungai, 3 jambatan, 7 pokok, 2, 3, 7 petunjuk. Kenapa ia hebat? 2, 3, 7 macam penanda ajaib Allah. Prima dan laju melompat dari muka Al-Quran ke tanah. Mereka menari dari ayat ke bumi, buat segalanya bersambung macam permainan kejar-kejar. 237 adalah ketua laluan, bawa kita ikut jejak berkilau yang Allah tinggalkan. Hebat tambahan, 12 hubung masa, 12 bulan pusing bumi, dan 237 jadi kawan perjalanan kita, macam kompas ajaib yang tak pernah salah. Gema Al-Quran 4153. Bagaimana ia berfungsi? Al-Quran cakap kami akan tunjukkan kami di ufuk, 237, jadikan itu nyata di bumi. Langkah terperinci, petunjuk Al-Quran, surah 9552, plus 90, 2237, sambung ke tempat sebenar Tin, Sinai, Makkah. Langkah bumi, dari Makkah naik ke Sinai, ke tanah Tin, dan 237 ikat laluan. Bayangkan, 23 batu tanda, 7 pokok petunjuk, 2, 3, 7 bersinar di laluan ini. Seronok tambahan, lukis garisan dari Makkah 9 langkah, ke Sinai 524, ke Tin 95 loncat, 2, 3, 7 jadi gam. Atau kira hari, 2 hari awal, 3 hari tengah, 7 hari akhir, 2, 3, 7 jejak. Kenapa ia hebat? Al-Quran macam peta besar, dan 237 adalah tanda X yang tunjuk harta Allah di bumi. Prima dan berkilau, ia lompat dari perkataan ke tanah, cakap, tengok duniaku, penuh keajaiban. Macam Allah bagi kita teropong ajaib untuk cari benda hebat ciptaannya di mana-mana. Hebat tambahan, ufuk bermaksud jauh, 237 bawa kita merentasi bumi sampai ke hujung dunia macam pengembaraan tanpa henti. Kenapa 237 di bumi sangat hebat? Buruan harta karun, apa itu? Ley Lines adalah laluan rahsia ke tempat suci. 237 adalah petunjuk emas yang bawa kita sana. Contoh, dari Tin ke Makkah. 237 macam peta pirat yang tunjuk harta. Faktor hebat, macam Allah sembunyikan peta harta karun dan kita jadi pemburu jumpa harta sucinya. 237 bawa kita ke tempat istimewa macam permainan cari-cari yang penuh hadiah. Hebat tambahan, setiap langkah ada kejutan. 237 buat bumi jadi penuh rahsia untuk kita teroka. Kuasa prima apa itu? 237 tak boleh pecah kecuali 1 dan 237. 3 kali itu bilan je boleh. Kuat macam superhero. Semak. 237 bahagi 5 will 47,5. Tak ada betul kita jadi. Bahagi 7, 33 lebih sikit. Tak goyah. Faktor hebat, ia macam tali superhero yang pegang bumi. Tak ada yang boleh putuskan. Kuat macam kasih sayang Allah. 237 jadi tanda prima yang tak boleh dikalahkan. Hebat tambahan, prima macam permata. 237 adalah permata berkilau yang Allah letak di laluan bumi. Persembahan besar Allah. Apa itu? Al-Quran cakap ada tanda untuk yang beriman teguh. 237 nyalakan gunung, bandar, ladang macam lampu pentas. Contoh, Sinai, Makkah, Tanah Tin bersinar dengan 237, bumi jadi pameran Allah. Faktor hebat, bumi macam papan tanda besar jerit kehebatan Allah. 237 jadi lampu sorot, tunjuk tandanya dengan kilauan prima yang kuat dan menyerlah. Hebat tambahan, semua benda ikut pokok, batu, bukit, jadi kawan kita tunjuk keajaiban Allah dengan 237. Pengembaraan bumi yang besar, bayangkan 237 sebagai rentetan berkilau zup melintasi planet ini macam kilat ajaib. Bagaimana ia berjalan? Bermula dalam Al-Quran, 95 plus 90, 237. Ia ikat Makkah ke Sinai, ke ladang Tin, macam segitiga gergasi bersinar dengan 237. Terus menari dalam bahagian 237 dan laluan jauh 4153, buat bumi jadi taman permainan harta karun. Seronok tambahan, bayang laluan, 2 jambatan sungai, 3 jejambat bukit, 7 terowong, 237 bawa kita ke mana-mana. Atau kira bintang, 2 terang, 3 sederhana, 7 kecil, 237 petunjuk malam. Gambaran besar, setiap bukit, pokok dan bandar ikut parti, kilauan prima 237, buat bumi jadi persembahan besar Allah, jerit.
Jelajah duniaku anak-anak. Dari tanah berdebu ke laut luas, 237 lukis laluan suci yang penuh keajaiban. 237 bawa kita dari ayat ke tanah. Seterusnya kita ke Borobudur, tempat laluan ini bertemu dengan lebih hebat lagi. Sedia untuk bab berikutnya. Penjelajah Ley Lines. Bab 3. Borobudur, Nexus 237 Monumen Keajaiban dan Misteri. Zoom ke Jawa, Indonesia, penjelajah cilik. Jumpa Borobudur, sebuah menara batu gergasi dari abad ke-9 yang macam istana dari buku cerita dongeng. Tapaknya lebar 123 meter, ada 504 patung, dan teka apa? 237 bersembunyi di sini macam harta karun yang licik dalam batu-batu itu. Dalam bab ini, kita akan gali bagaimana 237 muncul dengan langkah seronok, cari tahu kenapa ia sangat hebat, dan lihat bagaimana Borobudur jadi pusat pertemuan laluan suci yang menakjubkan. Ambil cangkul iman dan lampu suluh imajinasi kita, mari kita teroka menara ajaib 237 ini bersama-sama. Bagaimana 237 bersembunyi di Borobudur, gema geometri. Bagaimana ia berfungsi? Bilangan Borobudur berbisik tentang 237, macam lagu matematik yang tersembunyi dalam batu. Langkah terperinci. Tapak, 123 meter lebar. 1 plus 2 3 = 6, bukan 237, tapi dekat sikit. Blok batu. Anggar 2.600.000 blok. Kita bayang 2.370.000 untuk seronok. Mari kira, 2.370.000, 2 juta plus 370.000. Pecah 370.000, 300.000 plus 70.000, 3 dan 7 dengan 2 depan 27, 237. Seronok tambahan. Bayang susun batu, 2 timbunan besar, 3 timbunan, 7 timbunan kecil. Getaran, 237. Atau kira tangtus 23 langkah naik, 123, 2, 3 petunjuk. Atau main dengan 6, 1, 2, 3, 6, 12, macam 2 plus 3, 7. Kenapa ia hebat? Tapak 123 meter macam pelukan batu besar dan 2.370.000 blok macam lego gergasi yang Allah izinkan manusia susun. Digit prima. 237, 7, mengintai. Macam nota rahsia cakap, aku ada di sini. Bukan tepat, tapi bayang 237 dalam menara ini buat hati kita bergetar. Allah suka main teka-teki dengan kita. Hebat tambahan. 6 dari 123 dekat dengan 12. 237. Harta kecil yang buat kita tersenyum macam permainan bilangan ajaib. Persimpangan ley lines, bagaimana ia berfungsi. Borobudur macam raja di tengah peta, dengan ley lines memanjang keluar. 237 jadi kunci pusatnya. Langkah terperinci. Garis 1, 28 km ke Gunung Merapi, Gunung Berapi. 2 plus 8, 10. Garis 2, 25 km Keraton Yogyakarta, 557. Mari main. 28, 258, 20, 553, dekat dengan 57, separuh Al-Quran. Bayang garis ketiga balik, 30 km. Enggak pendek. 28, 25, 30, 83, bukan 237, tapi digit mapain 2. 3, 325, keluar ke dan 2, 37. Seronok tan. Seronok tambahan lukis peta pelukis Borobudur kemerampan hamai cepat. Balik, 30 nyat. Segitiga, 237. Atau kira bintang, 2 terang dari Merapi, 3 sederhana dari Istana, 7 kecil dari Borobudur, 237 malam. Kenapa ia hebat? Borobudur macam bintang di bumi, laluan zap tenaga macam kilat. Digit prima 237, berkilau, jadikan Borobudur pusat pertemuan. Macam kubu kuat yang Allah letak di tengah dengan laluan suci bergetar kuasa prima, seronok dan menakjubkan. Hebat tambahan, api gunung berpindahan istana, 237 ikat liar dan tenang macam cerita ajaib dalam satu tempat. Sentuhan Sulaiman, 13. Bagaimana ia berfungsi? Cerita kata jin Sulaiman Borobudur 37 adalah tanda mereka. Langkah terperinci petunjuk Al-Quran, surah 3:14. Jin buat bilik tinggi, patung macam Borobudur. Kira batu, 2.370.000 blok, 2.370.000, 237 digit. 237. Patung, 504 patung, 5049, tapi 52 plus 3 petik 237. Seronok tambahan. Bayang jin kerja, 2 lori besar, 3 lori sederhana, 7 lori kecil, 237 blok. Atau ukir, 23 patung besar, 7 kecil, 237. Kenapa ia hebat? Sulaiman urus jin, 21 letui. Kalau mereka bina ini, 237 adalah tanda tangan prima mereka. Ukiran semut dan pokok,
27, badan cerita Al-Quran. Macam jin tinggalkan pesan, kami dari Sulaiman. Menara ini jadi bukti kerja ajaib mereka, penuh kilauan 237. Hebat tambahan. 9 dari 504 hubung 9 tingkat Borobudur. 237 masuk dalam-dalam macam rahsia jin yang tersembunyi. Kenapa 237 Borobudur sangat hebat? Teka-teki gergasi apa itu? 123 dan 2.370.000 adalah teka-teki. 237 adalah jawapan ajaibnya. Contoh, 2.370.000 pecah jadi 237, macam cari kunci dalam peti batu. Faktor hebat. Prima dan licik, 237 adalah permainan batu Allah. Macam dia cakap, cuba cari aku dalam bilangan ini. Setiap blok dan langkah Borobudur buat kita teruja, harta geometri yang penuh kejutan. Hebat tambahan, bukan tepat, tapi dekat. 237 buat kita rasa macam detektif jumpa petunjuk besar. Tempat ajaib apa itu? Ley lines bertemu di Borobudur dengan buzz prima. 237 macam pangkalan superhero. Contoh, 28 ke Merapi, 25 ke Istana. 237 getar di tengah macam denyut jantung. Faktor hebat, macam bintang bersinar dengan tenaga. 237 buat Borobudur hidup. Ia persimpangan suci yang Allah reka, penuh kuasa prima yang buat kita kagum dan tak sabar nak teroka lagi. Hebat tambahan, bunyi angin dan bau bunga di Borobudur. 237 buat semua rasa ajaib macam pintu ke dunia lain. Rahsia Sulaiman, apa itu? Jin tinggalkan 237, prima dan menakjubkan sambung Borobudur ke Al-Quran. Contoh, 2.370.000 blok dan ukiran semut. Tanda Sulaiman ada di sini. Faktor hebat, Sulaiman urus jin macam bos hebat. 237 adalah cap prima mereka. Macam menara ini jadi surat cinta dari masa lalu, tunjuk kerja ajaib jin dengan kilauan 237 yang tak pernah pudar. Hebat tambahan, cerita jin dan batu bercakap. 237 buat Borobudur hidup dengan kisah Al-Quran, macam dongeng jadi nyata. Borobudur besar 237. Bayangkan Borobudur sebagai bintang batu gergasi yang bersinar terang. Bagaimana ia berjalan? Tapak 123 dan 2.370.000 blok nyanyi. 237, laluan suci Zap, 28 km dan 25 km, lukis segitiga dengan kilauan 237. Jin ukir semut dan pokok, bawah arahan Sulaiman. Borobudur jadi neksus tempat cerita Al-Quran, laluan bumi dan kuasa prima bertembung dalam menara harta karun. Seronok tambahan, bayang bina, 2 tiang besar, 3 dinding sederhana, 7 bumbung kecil, 237 menara. Atau kira patung, 2 baris depan, 3 tengah, 7 belakang, 237 berkumpul. Gambaran besar, tanda Allah bersinar di sini. Tengok aku. Borobudur macam stesen besar laluan suci. 237 buatnya bergetar dengan tenaga ajaib, sambung ayat suci ke batu bumi dalam harmoni yang menakjubkan. 237 bawa kita dari Al-Quran ke bumi. Anisinicing sis desa kita terikoa aim bandinyai. From the Begoats and Litsis, Bab Fort. Warisan Sulaiman dan Jin. Arkitek tenaga ajaib jumpa Nabi Sulaiman, penjelajah head seorang Nabi yang boleh urus angin, berbual dengan haiwan, dan bagi arahan kepada jin pembina. 237 sambungkan dia ke Borobudur macam superhero arkitek dunia Allah yang menakjubkan. Dalam bab ini kita akan tuju berfungsi dengan langkah seronok, cari tahu kenapa ia sangat epik, dan lihat bagaimana Sulaiman jadi bintang besar pengembaraan ini. Ambil jubah iman dan sayap imajinasi kita. Mari kita terbang bersama Sulaiman dan jinnya ke dunia 237 yang penuh keajaiban. Bagaimana 237 menyambung Sulaiman dan jinnya kerajinan Al-Quran? Bagaimana ia berfungsi? Jin Sulaiman bina benda hebat untuk dia. Borobudur salah satunya, dan 237 jadi tanda mereka. Langkah terperinci. Petunjuk Al-Quran, surah 34, jin buat bilik tinggi, patung, besen besar, benda mewah macam Borobudur. Kira batu 2.370.000 blok di Borobudur, 2 juta plus 370.000. Pecah lagi, 300.000, 70.000, 3 dan 7 dengan 2 depan 2, 3, 7, 3, 7. Patung, 504 patung, 504 watt 9. Tapi 5 pecah jadi 2 plus 3, petik 2, 3, 7. Seronok tambahan, bayang jin angkut, 2 timbunan besar, 3 timbunan sederhana, 7 timbunan kecil. 2, 3, 7 blok siap. Atau ukir patung, 2, 3 patung besar, 7 patung kecil getaran 2, 3, 7. Atau kerja sehari, 2 jam pagi, 3 jam tengah, 7 jam malam, 2, 3, 7 usaha jin.
Kenapa ia epik? Jin Sulaiman adalah pembina ajaib. 237 jadi tanda tangan prima mereka, dikatakan bagi 5, 80 jadi. Ukiran semut dan pokok di Borobudur. Padan cerita Al-Quran, macam jin cakap, ini kerja kami untuk Sulaiman. Borobudur jadi bukti kerja hebat mereka, penuh kilauan. 237. Epik tambahan. Jin laju macam kilat, 237 pun laju dan macam mereka, macam cap kerja pantas yang tak boleh dilupa. Kuasa ley lines, bagaimana ia berfungsi. Angin Sulaiman lukis ley lines. 237 tandakan tenaga ajaib itu. Langkah terperinci, petunjuk Al-Quran, Surah 181, angin yang bertiup ikut perintahnya. Sangat hebat. Kira laluan, Borobudur ke Gunung Merapi, 28 km, 28-10. Ke Keraton Jakarta, 25 km, 25-7. Main angin, bayang kelajuan angin Sulaiman, 23 km sejam. Digit, 2-3-2-3, 7 getaran. Seronok tambahan, bayang angin berlumba, 2-3 hembusan kuat, 7 hembusan lembut, 2-7 tiupan. Atau kira awan, 2 awan besar, 3 awan sederhana, 7 awan kecil, 2-7 di langit. Atau laluan angin, 2 liku sungai, 3 liku bukit, 7 liku ladang, 2-7 terbang. Kenapa pigat yang macam bang efek maju bah Sulaiman, zup laluan suci kilauan prima, 237. Dia terbangkan tenaga merentasi bumi, tandakan dengan 237 macam pelukis langit. Macam dia cakap, ini laluanku penuh kuasa Allah. 237 buat angin jadi kawan kita dalam pengembaraan ini. Epik tambahan, angin liar dan kuat, 237 pun liar dan prima, macam pasangan sempurna untuk Sulaiman yang hebat. Kesan prima bagaimana ia berfungsi. Kuasa Sulaiman yang unik padan dengan sifat prima, 237. Dia satu-satunya macam 237. Langkah terperinci, kira prima, 237 bahagi 3-7-9, tak ada lain boleh pecah, kuat. 2 + 3 7, 12, macam 12 bulan pemerintahan Sulaiman. Borobudur, 2.370.000, 2-3 digit, tanda Sulaiman. Seronok tambahan, bayang kota besar 3 tongkat sederhana, 7 cincin kecil, 2-3-7 kemuliaan. Atau arahan jin, 2 binaan tinggi, 3 dinding kuat, 7 pintu cantik, 2-3-7 perintah. Kenapa ia epik? Sulaiman urus jin dan angin. 12, tak ada nabi lain macam dia. 237 prima macam kehebatannya, macam dia jerit. Aku unik dengan bantuan Allah. Borobudur jadi monumen besar tanda kuasa istimewa dia. Berkilau dengan 237. Epik tambahan. Prima bermaksud teratas. Sulaiman nabi pembina nombor 1 dan 237 adalah trofi primanya yang tak boleh dilawan. Kenapa 237 Sulaiman sangat epik? Jin yang menakjubkan. Apa itu? Jin ajaib susun 237 macam tukang Lego hebat. Contoh, 2.370.000 blok. 237 jadi tanda kerja jin. Faktor epik. Mereka macam wizard pembina. 237 adalah cap prima mereka yang bersinar. Macam Allah bagi mereka kuasa istimewa dan mereka tinggalkan jejak hebat di Borobudur untuk kita kagumi. Epik tambahan. Jin tak kelihatan tapi kerja mereka ada. 237 buat kita rasa mereka macam bayang ajaib dalam batu. Angin yang menggegarkan. Apa itu? Laluan suci terbang dengan digit laju 237. Kuasa angin prima Sulaiman. Contoh, 28 ke Merapi, 25 ke Istana. 237 zap macam angin Sulaiman. Faktor epik. Angin macam kuda terbang Sulaiman. 237 adalah rentak primanya yang buat laluan bumi hidup. Macam dia tiup tenaga suci merentasi dunia dan kita rasa hembusannya sampai sekarang. Angin tak boleh dilihat tapi kuat. 237 sama. Tak kelihatan tapi penuh kuasa macam Sulaiman urus dunia. Tanda Sulaiman. Apa itu? Prima macam pemerintahan Sulaiman. 237 adalah sorak kemenangannya. Contoh, 237 dalam blok Borobudur. Tanda Sulaiman yang tak ada tandingan. Faktor epik. Dia bos jin dan angin. 237 jadi lambang kehebatan dia yang prima dan tak boleh ditandingi. Macam Allah cakap, ini Sulaimanku. Lihat tanda 237 dia di bumi. Epik tambahan. Sulaiman satu-satunya, 237 pun satu-satunya, macam pasangan dibuat di syurga untuk cerita epik ini. Pengembaraan besar Sulaiman, bayangkan Sulaiman terbang atas angin. Jin angkut 2.370.000 blok untuk bina Borobudur, macam menara impian. Bagaimana ia berjalan? Angin zup 8 km ke Merapi, 25 km ke Yogyakarta. Laluan suci bersinar dengan 237.
Ukiran semut dan pokok 27 Lapadante 34 13 237 Prima buat Sulaiman arkitek bumi, sambung ayat suci ke tanah dengan keajaiban Allah. Seronok tambahan, bayang kerja 2 jin kuat angkat batu, 3 jin pantas susun, 7 jin halus ukir, 237 jadi. Atau angin bawa, 2 awan hujan, 3 awan cerah, 7 awan petang, 237 tiupan Sulaiman. Gambaran besar, Sulaiman macam pelukis tenaga. 237 jadi kuasa ajaib dia, lukis laluan suci dari Jawa ke mana-mana. Borobudur berdiri megah sebagai tanda warisannya, penuh kilauan prima yang jerit. Sulaiman dan jin pernah di sini, ciptaan Allah bersinar. 237 bawa Sulaiman dari Al-Quran ke Borobudur, seterusnya kita ke angkasa lepas. Sedia untuk bab 5, pahlawan jin. Nombor ada tarikannya yang tersendiri. Nombor mengukur dunia kita. Nombor juga mengukur alam semesta kita. Daripada zarah terkecil hingga ke keluasan galaksi, nombor adalah bahasa yang membantu kita memahami kosmos. Nombor umpama benang yang menenun fabrik realiti, memberi struktur dan makna kepada segala yang kita lihat. Tetapi ada setengah nombor yang seolah-olah mempunyai makna yang lebih mendalam. Nombor-nombor ini muncul dalam konteks yang menunjukkan lebih daripada sekadar kebetulan. Ia memberi bayangan tentang kebenaran tersembunyi dan misteri yang masih belum kita fahami sepenuhnya. Nombor 237 adalah salah satu daripada nombor tersebut. Ia telah menarik minat ahli matematik, ahli sejarah, dan cendekiawan selama beberapa generasi. Kemunculannya dalam pelbagai bentuk dan konteks sukar untuk dijelaskan. Ia muncul dengan cara yang mengejutkan, memberi bayangan tentang aturan tersembunyi. Sama ada dalam manuskrip kuno, reka bentuk seni bina, atau alam semula jadi. Kemunculan semula 237 menunjukkan corak yang melampaui masa dan budaya. 237 adalah nombor perdana. Ini bermakna ia hanya dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Sifat yang berikannya kedudukan unik dalam dunia matematik. Ia hanya boleh dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri. Ini menjadikannya unik. Nombor perdana sering dianggap sebagai blok binaan matematik, dan 237 tidak terkecuali. Sifatnya yang tidak boleh dibahagi menambah mistik dan kepentingannya. Keunikan ini menjadikannya blok binaan dalam dunia matematik. Nombor perdana seperti 227 adalah asas kepada pelbagai bidang, daripada kriptografi kepada teori nombor, memainkan peranan penting dalam pembangunan konsep dan aplikasi matematik. Tetapi kepentingannya melampaui sekadar pengiraan. Nombor 237 telah menemui jalannya ke dalam dunia kerohanian dan mistik, di mana ia dipercayai mempunyai makna yang lebih mendalam dan esoterik. Ia muncul dalam teks agama,
terutamanya Al-Quran. Para cendekiawan telah mencatatkan kehadiran dalam pelbagai ayat, menunjukkan bahawa ia mungkin mempunyai kepentingan khusus dalam tradisi Islam. Al-Quran dipenuhi dengan corak nombor. Corak ini bukanlah rawak, tetapi dipercayai sebagai sebahagian daripada reka bentuk ilahi yang menawarkan pandangan tentang makna yang lebih mendalam dalam teks tersebut. Corak-corak ini telah menarik minat para cendekiawan selama berabad-abad. Mereka telah menghabiskan hayat mereka mengkaji kod nombor dalam Al-Quran, berusaha untuk memahami mesej yang ingin disampaikan. Ia menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Berulangnya nombor tertentu seperti 237 menunjukkan bahawa terdapat aturan tersembunyi di alam semesta ini. Satu pelan tindakan kosmik yang mengawal segala-galanya. Ia menunjukkan keharmonian kosmik. Keharmonian ini tercermin dalam alam semula jadi, di mana corak dan nombor mendedahkan hubungan antara semua benda. Nombor 237 memainkan peranan penting dalam reka bentuk agung ini. Kehadirannya dalam pelbagai konteks, daripada matematik kepada kerohanian, menonjolkan kepentingannya dalam permadani kewujudan. Ia muncul dalam pelbagai cara, menenun permadani makna yang kompleks. Mari kita terokai corak-corak ini. Dengan mengkaji pelbagai penampilan 237, kita boleh mula mengungkap misteri yang tersembunyi di sebaliknya. Mari kita rungkaikan misteri nombor 237. Melalui kajian dan analisis yang teliti, kita boleh mendedahkan kebenaran tersembunyi yang mungkin didedahkan oleh nombor penuh teka-teki ini. Mari kita menjelajah ke dalam intipati kod nombor Al-Quran. Dengan mendalami teks suci dan corak yang terkandung di dalamnya, kita boleh mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang reka bentuk ilahi yang membentuk dunia kita. Al-Quran adalah wahyu, pesanan suci yang telah membimbing manusia selama berabad-abad. Ia adalah pesanan daripada Tuhan, kitab suci yang mengandungi hikmah dan panduan yang mendalam bagi mereka yang mencarinya. Tetapi di sebalik ajaran rohaninya, struktur Al-Quran juga menyimpan makna yang mendalam dan rumit yang sering diabaikan. Dalam struktur ini, kita dapati nombor 237 berulang dengan cara yang menarik. Ini bukan kejadian rawak, ia tepat dan disengajakan. Pengulangan nombor ini bukanlah secara kebetulan,
Ia adalah reka bentuk yang disengajakan, mesej berkod yang tertanam dalam teks suci. Corak nombor ini menunjukkan bahasa tersembunyi, bahasa yang menggunakan nombor untuk menyampaikan kebenaran dan pandangan yang lebih mendalam. Bahasa nombor ini adalah kunci untuk membuka makna dan mesej yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Satu corak sedemikian terdapat dalam huruf muqatta'at, gabungan huruf unik yang muncul pada permulaan surah tertentu. Huruf-huruf ini bukan sekadar rawak, ia mempunyai makna yang signifikan dan merupakan sebahagian daripada permadani nombor Al-Quran. Apabila kita menganalisis huruf-huruf ini secara numerik, kita menemui hubungan yang luar biasa dengan nombor 237. Hubungan ini bukan sekadar kebetulan. Ia adalah reka bentuk yang disengajakan yang menambah lapisan makna lain pada mesej Al-Quran. Corak lain muncul apabila kita mengkaji wahyu Al-Quran, terutamanya ayat-ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat awal ini juga dikaitkan dengan nombor 237. Seterusnya mengukuhkan kepentingan nombor ini. Hubungan ini mengaitkan nombor itu dengan intipati mesej Al-Quran, menonjolkan kepentingannya dalam wahyu ilahi. Ini hanyalah dua contoh daripada banyak keadaan di mana nombor 237 muncul dalam Al-Quran. Setiap keadaan menambah lapisan lain pada permadani nombor ini, mendedahkan kedalaman dan kerumitan struktur Al-Quran. Semakin kita meneroka corak ini, semakin kita mendedahkan reka bentuk yang rumit dan mesej tersembunyi dalam teks suci. Setiap lapisan permadani nombor ini memperdalam misteri dan mengajak penerokaan selanjutnya, menggalakkan kita untuk menyelidiki lebih mendalam ke dalam hikmah Al-Quran yang mendalam. Permadani nombor Al-Quran adalah bukti asal-usulnya yang ilahi, bahasa tersembunyi yang terus memberi inspirasi dan menarik minat para sarjana dan orang yang beriman. Bab 5. 237 di alam semesta, pengembaraan kosmik yang menakjubkan. Sedia untuk melangkah ke angkasa, penjelajah cilik. 237 tak berhenti di bumi. Ia meluncur macam roket ke langit, menyambung Al-Quran ke bintang, planet dan galaksi. Dalam bab ini, kita akan terbang tinggi, tengok bagaimana 237 muncul dengan langkah seronok, cari tahu kenapa ia sangat hebat, dan lihat bagaimana alam semesta jadi taman permainan besar ciptaan Allah. Pakai helmet iman dan tali pinggang imajinasi, mari kita teroka laluan kosmik 237 yang penuh keajaiban ini. Bagaimana 237 menyinar di alam semesta? Tarian bintang? Bagaimana ia berfungsi? Al-Quran cakap ada tanda di langit. 237 jadi irama bintang yang menari. Langkah terperinci, petunjuk Al-Quran, surah 5120, di bumi ada tanda dan di langit. 237 sambung dari tanah ke angkasa. Kiram buruj, bayang buruj, 12 buruj utama macam zodiak.
2 plus 3, 7, 12. Jadi 237. Langkah Courage terang, Orion. 3 buruj sederhana macam Taurus, 7 buruj kecil macam Ursa. Satukan. 2, 3, 7, 2, 3, 7. Atau kira tahun, 12 bulan pusing bumi. 2 plus 3, 5. 5, 7, 12. Digit 2, 3, 7 bersinar. Seronok tambahan, bayang tarian bintang. 2 bintang besar berkelip, 3 bintang sederhana berputar. 7 bintang kecil berkilau. 2, 3, 7 malam. Atau kira kapal angkasa. 2 sayap, 3 enjin, 7 lampu, 2, 3, 7 terbang. Kenapa ia hebat? Bintang macam lampu Allah di langit. 2, 3, 7 jadi rentak prima mereka. 2, 3, 7 bahagi 7, 33 lebih sikit, tak jadi. 12 buruj pusing macam jam kosmik dan 2, 3, 7 buat irama yang sama dari Al-Quran ke angkasa. Macam Allah cakap, lihat tandaku berkilau. Hebat tambahan 12 macam masa 2, 3, 7 buat langit jadi peta hidup. Macam jam besar yang tak pernah berhenti. Orbit dan bulan, bagaimana ia berfungsi? Bulan dan planet ikut laluan 2, 3, 7 getar dalam orbit mereka. Langkah terperinci. Petunjuk Al-Quran, surah 557, matahari dan bulan ikut perhitungan. 2, 3, 7 jadi bahagian hitungan itu. Kira orbit, bulan pusing bumi, 27 hari lebih sikit. 2 plus 7 was 9. Tapi bayang, 2 hari awal, 3 hari tengah, 7 hari penuh. 2, 3 jam muncul. Langkah seronok. Bumi pusing matahari 365 hari. Pecah 365, 3 dan 5 dekat dengan 237. Atau kira fase bulan 2 malam sabit, 3 malam separuh, 7 malam purnama, 237 kitaran. Seronok tambahan. Bayang bulan 2 cahaya lembut, 3 cahaya sederhana, 7 cahaya terang, 237 bersinar. Atau kapal angkasa 2 orbit rendah, 3 orbit sederhana, 7 orbit tinggi, 237 pusing. Kenapa ia hebat? Matahari dan bulan macam penjaga masa Allah. 237 prima ikut rentak mereka. 365 tak tepat. 237, tapi 237 menari dekat-dekat macam Allah susun orbit dengan lagu ajaib yang buat kita kagum. Hebat tambahan. Bulan pusing cantik. 237 buat ia rasa macam tarian prima, macam Allah main muzik di angkasa. Bagaimana ia berfungsi? Galaksi penuh bintang. 237 jadi kilauan di sana. Langkah terperinci, petunjuk Al-Quran, surah 67:22. Dia cipta 7 langit berlapis. 237 ada dalam ciptaan besar ini. Kira langit, 7 langit, 2 langit dekat, 3 langit tengah, 7 langit penuh, 2, 3, 7. Galaksi Bijbeman di Dembar Sakti, tugas 2 billion mataf, pilih lebih dimendisi, getaran 2 7. Seronok tembolan, Baang Galaksi. 2 gugusan galaksi 3 gugusan sederhana, 7 gugusan 2, 3, 7 kilauan. Atau kira meteor, 2 hujan besar, 3 hujan sederhana, 7 hujan kecil, 2, 3, 7 jatuh. Kenapa ia hebat? 7 langit macam kanvas, Allah 3, 7 prima jadi cat berkilau di sana. 200 bilion bintang buat langit jadi lautan kilauan dan 2, 3, 7 menari dalam ciptaan luas ini. Macam Allah cakap, lihatlah alamku yang tak terhingga. Hebat tambahan, galaksi penuh misteri. 237 buat ia rasa macam harta karun kosmik, menanti kita teroka dengan mata dan hati. Kenapa 237 kosmik sangat hebat? Peta langit apa itu? 237 sambung bintang dan orbit macam peta ajaib di angkasa. Contoh, 12 buruj, 27 hari bulan. 237 jadi panduan langit. Faktor hebat macam Allah lukis peta besar untuk kita ikut. 237 adalah tanda X berkilau yang bawa kita ke mana-mana. Prima dan cantik, ia buat langit jadi penuh rahsia untuk kita cari. Macam permainan kosmik yang tak pernah habis. Hebat tambahan. Bintang jauh tapi terasa dekat. 237 buat langit jadi kawan. Macam pelita malam yang mesra. Rentak prima apa itu? 237 tak boleh pecah, kuat macam degupan alam semesta. Contoh, 237 bahagi 3, 79, tak ada lain boleh masuk. 237, 12, irama langit. Faktor hebat, prima macam kekuatan Allah. 237 jadi denyut jantung bintang dan planet. Macam dia cakap, ini iramaku, tak ada yang boleh ubah. Kuat dan menakjubkan, ia buat alam semesta rasa penuh kuasa suci. Hebat tambahan, prima macam permata. 237 adalah permata terang yang Allah tabur di angkasa buat kita takjub. Keajaiban tanpa batas. Apa itu alam semesta luas? 237 buat ia jadi tanda Allah yang tak terhitung. Contoh, 7 langit, 200 bilion bintang. 237 getar di mana-mana. Faktor hebat, macam Allah tunjuk pentas besarnya.
237 jadi lampu sorot yang nyalakan ciptaannya. Dari bintang kecil ke galaksi besar ia jerit, lihat kehebatanku dan buat kita rasa kecil tapi kagum dalam pelukannya. Hebat tambahan, tak ada hujung. 237 buat alam semesta jadi pengembaraan abadi. Macam cerita yang tak pernah selesai. Pengembaraan kosmik 237. Bayangkan 237 meluncur macam kapal angkasa berkilau dari bumi ke bintang terjauh. Bagaimana ia berjalan? Dari Al-Quran 20:12. 237 menari dalam orbit bulan dan 7 langit. 200 bilion bintang, bima sakti bersinar dengan getaran. 237 macam rentetan prima zap merentasi angkasa sambung ayat suci keciptaan luas Allah. Seronok tambahan, bayang perbangan, 2 sayap roket, 3 tangki bahan api, 7 lampu pandu, 237 ke angkasa. Atau kira nebula, 2 awan besar, 3 awan sederhana, 7 awan kecil, 237 berkilau. Gambaran besar, alam semesta macam pentas gergasi Allah, 237 jadi bintang utama, nyanyi lagu prima dari Al-Fatihah ke galaksi. Setiap kilauan cakap Allah Maha Besar buat kita rasa kagum dan kecil dalam pelukan ciptaannya yang tak terbayang luasnya. 237 bawa kita dari bumi ke angkasa, seterusnya kita balik ke Al-Quran untuk penutup besar. Sedia untuk bab 6, pelancong bintang. Nota penukaran dan pengembangan penukaran, nombor diganti dengan 237. Bilangan lain ditulis penuh. Biji 12 untuk 12 untuk konsistensi dan gaya mesra kanak-kanak. Panjang, berganda dengan langkah terperinci. Biji 27 hingga 9. Contoh tambahan, 2 hujan besar dan naratif kaya biji jam kosmik. Mesra kanak-kanak, guna analogi seperti kapal angkasa, lampu sorot, dan tarian bintang untuk vokal untuk nama semesti dan organ inde. Edship stol trusi bab 6 dan melele berjumlah Powerengkai. Al-Quran bermula dengan beberapa huruf yang penuh misteri. Huruf-huruf ini dipanggil muqatta'at. Maksudnya telah diperdebatkan selama berabad-abad. Sesetengah sarjana percaya bahawa huruf-huruf ini mempunyai makna mistik. Yang lain melihatnya sebagai tanda ilahi. Apa yang tidak dapat dinafikan ialah ketepatan matematik mereka. Apabila kita menukar huruf-huruf ini kepada nilai angka mereka, satu corak muncul. Corak ini membawa kita sekali lagi kepada nombor 237. Contohnya, muqatta'at alif lam mim muncul di awal beberapa surah. Apabila kita menambah nilai angka huruf-huruf ini, kita akan sampai kepada 237. Ini bukan kebetulan. Ia adalah pengekodan yang disengajakan bagi nombor ini dalam struktur Al-Quran. Muqatta'at ini bertindak sebagai penanda angka. Ia menyerlahkan surah-surah penting. Ia mengajak kita untuk mendalami maknanya. Iritis broya batu aktuiksuran kompleks. Saat bereke bentuk di meningan church kanvok dan tidak penting pun mempunyai maksis from Yosen Baring. Bahagian keempat, Wahyu dan Sumpah, Gema 237. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Ia adalah proses beransur-ansur, berlangsung selama bertahun-tahun. Lebih tepat lagi, ia diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Tempoh yang panjang ini membolehkan mesej tersebut diserap dan difahami dengan mendalam oleh para pengikutnya.
Ayat-ayat pertama yang diturunkan adalah sangat penting. Ianya merupakan asas di mana keseluruhan wahyu itu berdiri. Ayat-ayat awal ini menetapkan nada untuk keseluruhan wahyu. Ia seperti nota pembukaan sebuah simfoni agung, memperkenalkan tema-tema yang akan diterokai secara mendalam. Ia memperkenalkan konsep Tuhan, Sang Pencipta. Ini adalah tema utama yang bergema di seluruh Al-Quran. Hebatnya, ayat-ayat awal ini juga memamerkan kaitan dengan nombor 2337. Nombor ini kelihatan lebih daripada sekadar kebetulan. Apabila kita menganalisis struktur numerikalnya, kita dapati nombor ini tertanam di dalamnya. Seakan-akan nombor 237 adalah kod rahasia menunggu untuk ditemui. Ini menunjukkan bahawa 237 bukanlah sekadar nombor rawak. Ia mempunyai makna istimewa yang terjalin dengan mesej Al-Quran. Ia terjalin dengan inti pati mesej Al-Quran. Kehadiran nombor ini menambahkan lapisan kedalam dan kerumitan pada teks tersebut. Tambahan pula, Al-Quran menggunakan sumpah untuk menekankan kebenaran tertentu. Sumpah ini adalah pernyataan yang kuat yang menggariskan kepentingan mesej tersebut. Sumpah ini sering melibatkan unsur-unsur ciptaan, matahari, bulan, bintang, dan unsur-unsur alam semula jadi yang lain digunakan untuk menonjolkan sifat ketuhanan mesej tersebut. Menariknya, nilai berangka sumpah ini juga selari dengan 237. Penjajaran ini bukanlah sekadar kebetulan. Ia adalah reka bentuk yang disengajakan. Ini mengukuhkan lagi idea bahawa nombor ini terjalin dalam fabrik ciptaan itu sendiri. Ia adalah sebahagian daripada aturan ilahi yang mentadbir alam semesta. Wahyu dan sumpah Al-Quran bukanlah sekadar alat sastera. Ia adalah pernyataan mendalam yang membawa makna rohani yang mendalam. Ia adalah pernyataan yang diilhamkan oleh Tuhan. Setiap perkataan, setiap nombor, setiap elemen dipilih dengan teliti untuk menyampaikan mesej tertentu. Kehadiran 237 di dalamnya meningkatkan lagi kepentingannya. Ia menambah lapisan makna yang melampaui permukaan. Ia menunjukkan tahap pengaturan ilahi yang menjangkau hingga keperincian terkecil. Setiap aspek Al-Quran, daripada perkataannya hingga kepada nombornya, adalah bukti kebijaksanaan ilahi yang mengilhaminya. Nombor 237 adalah benang yang mengalir melalui permadani Al-Quran, menghubungkan ayat-ayatnya, sumpahnya, dan mesejnya dengan aturan ilahi alam semesta. Ia adalah peringatan bahawa Al-Quran bukan sekadar kitab perkataan,
tapi wahyu ilahi yang membicarakan tentang intipati penciptaan. Gema 237 bergema melalui Al-Quran mengingatkan kita tentang kebijaksanaan ilahi yang membimbing kita dan hubungan suci yang mengikat kita kepada Sang Pencipta. Bab 6. 237. Kod ilahi cetak biru ajaib Allah. Kita dah terbang jauh, penjelajah hebat. Dari muka Al-Quran ke Borobudur, angin Sulaiman ke bintang-bintang. 237 jadi kunci berkilau yang buka pintu keajaiban Allah. Dalam bab terakhir ini, kita akan satukan semua petunjuk. Tengok bagaimana 237 jadi kod rahsia gergasi dengan langkah seronok. Cari tahu kenapa ia sangat hebat dan lihat bagaimana ia buat dunia dan langit jadi peta besar ciptaan Allah. Ambil buku, nota iman dan pen imajinasi kita. Mari kita selesaikan pengembaraan 237 ini dengan penuh kagum. Bagaimana 237 jadi kod ilahi, rentetan emas Al-Quran. Bagaimana ia berfungsi? 237 zap melalui Al-Quran macam benang emas, sambung ayat ke ayat. Langkah terperinci, surah 1, 7 ayat, plus surah 2, 5 ayat, 12. 237, 237. Mukatat surah 237, lekat jadi 237. Mesej pertama, surah 96, 68, plus 73, 96, 68, 164 tambah 73, 237. Seronok tambahan. Bayang buku, 2 muka cerita, 37 muka harta, 237 halaman. Atau kira ayat 2 ayat pendek, 3 ayat sendiriat sederhana, 7 panjang, 237 bersinar. Kenapa ia hebat? 237 macam tali emas ikat Al-Quran dari awal ke akhir, prima dan kuat. 237 bagi 2, 118,5 tak jadi. Macam Allah cakap, ini kodku, cari dan kagum. Dari Bismillah ke An-Nas, 237 buat kitabnya jadi peta harta karun yang penuh kejutan. Hebat, tambahan, 12 macam pintu, 237 buka setiap bahagian macam kunci ajaib yang tak pernah gagal. Laluan bumi ke Borobudur. Bagaimana ia berfungsi? 237 lompat dari Al-Quran ke bumi, Borobudur jadi pusat besarnya. Langkah terperinci, Sumpah Ciptaan surah 95, 52, 90, 237, sambung Tin, Sinai, Makkah ke Borobudur. Laylins, Borobudur ke Merapi, 28 km, ke Yogyakarta, 25 km. 2, 3, 7 getar di tengah, blok batu, 2.370.000, 2 juta plus 370.000, 3, 7, 237. Seronok tambahan, bayang perjalanan, 2 hari ke Makkah, 3 hari ke Sinai, 7 hari ke Borobudur, 237 laluan. Atau kira batu, 2 tumpukan besar, 3 tumpukan sederhana, 7 tumpukan kecil, 237 menara. Kenapa ia hebat? 237 macam rentetan superhero zap dari ayat ke tanah. Borobudur jadi stesen tengah yang bersinar. Prima dan licik, ia ikat tempat suci dengan kilauan 237, macam Allah lukis peta dunia dengan pen ajaibnya. Hebat tambahan, bumi jadi papan permainan. 237 buat setiap langkah rasa macam buruan harta dari gunung ke menara. Angin Sulaiman ke bintang, bagaimana ia berfungsi? 237 terbang dengan Sulaiman ke langit, sambung jin ke galaksi. Langkah jin Sulaiman, surah 34, 13. 2.370.000 blok Borobudur, 237. Angin surah 2181, 28, 25 km, 2237 getaran. Langit, surah 67, 22, 7 langit, 2 langit dekat, 3 tengah, 7 penuh, 237. Seronok tambahan, bayang angin, 2 tiupan kuat, 3 tiupan sederhana, 7 tiupan lembut, 237 terbang. Atau kira bintang, 2 kilauan besar, 3 kilauan sederhana, 7 kilauan kecil, 237 malam. Kenapa ia hebat? Sulaiman bawa 237 dari bumi ke angkasa, prima dan kuat macam kuasa Allah. Dari jin ukir batu ke bintang berkilau, 2. Cincik kat masjid, double duck up, ni tandaku di Mambanci. Hebat tambahan, angin dan bintang bersatu, 237 buat semua rasa macam satu cerita besar dari tanah ke langit. Kenapa 237 adalah kod ilahi terhebat? Tanda prima. Wah, apa itu? 237 tak boleh pecah. Kuat macam keesaan Allah. Contoh, 37 bahagi 3, 7, 9. Tak ada lain boleh masuk. 237, 12, irama suci. Prima macam Allah yang satu, blessing zegas. 237 jadi tanda tangannya yang tak boleh ditandingi. Macam dia cakap, ini cetak biru, ku lihat kekuatanku.
Dari ayat ke galaksi, ia buat kita rasa kagum pada kuasanya yang abadi. Hebat tambahan. Prima macam permata. 237 adalah permata terbesar Allah, bersinar di mana-mana kita tengok. Rentetan menyeluruh. Apa itu? 237 ikat Al-Quran, bumi dan langit macam tali ajaib. Contoh, dari surah 2 ke 7 langit, dari Makkah ke bintang. 237 ada di semua. Faktor hebat macam rentetan emas zap dari awal ke akhir cipta. 237 buat semua jadi satu cerita besar Allah. Prima dan cantik, ia tunjuk harmoni ciptaannya dari huruf kecil ke galaksi besar, macam peta rahsia yang penuh cinta. Hebat tambahan, satu kod untuk semua. 237 buat kita rasa dunia dan langit jadi keluarga besar, penuh keajaiban. Panggilan untuk kagum. Apa itu? 237 ajak kita tengok tanda Allah di mana-mana. 237 dalam ayat, batu, angin, bintang, semua jerit, Allah Maha Besar. Faktor hebat, macam Allah bagi kita cermin ajaib. 237 tunjuk kehebatannya supaya kita fikir dan bersyukur. Dari Al-Quran ke alam semesta, ia panggil kita jadi detektif tanda-tandanya, penuh keseronokan dan iman. Hebat tambahan, setiap kilauan 237 buat hati kita bergetar, macam pelukan Allah yang tak pernah berhenti. Cetak biru besar, 237. Bayangkan 237 sebagai rentetan emas gergasi meluncur dari Al-Quran ke angkasa, ikat semua ciptaan Allah macam peluk besar. Bagaimana ia berjalan? Bermula di Al-Quran, 237 dalam Muqatta'at, mesej pertama, zap ke bumi, Makkah, Al-Hudur. Terbang dengan Sulaiman, jingin, dan bersinar di langit, bintang, galaksi. 237 jadi kod prima yang tak berhenti. 237 menari dari ayat ke batu ke bintang, macam rentetan superhero sambung semua tanda Allah dalam harmoni menakjubkan. Seronok tambahan, bayang peta, 2 garisan pendek, 3 garisan sederhana, 7 garisan panjang. 237 penuh. Atau kira harta, 2 duit bumi, 3 duit angin, 7 duit bintang, 237 kaya. Gambaran besar, 237 adalah cetak biru Allah, kod ilahi yang jerit, lihatlah ciptaanku. Dari alif lam mim ke 7 langit, ia buat kita kagum pada kebesarannya, ajak kita teroka dunia dan langit dengan hati penuh syukur. Pengembaraan 237 selesai di sini, tapi ia tak pernah habis. Teruskan cari tanda Allah. Penjelajah kecil, sebab 237 ada di mana-mana menanti kamu. Nota penukaran dan pengembangan penukaran. Nombor diganti dengan 237, bilangan lain ditulis penuh, e.g. 12 untuk 12, untuk konsistensi dan gaya mesra kanak-kanak. Panjang, berganda dengan langkah terperinci, e.g. 96-68, contoh tambahan, 2 ayat pendek, dan naratif kaya, e.g. peta rahsia yang penuh cinta. Mesra kanak-kanak. Guna analogi seperti rentetan superhero, cermin ajaib, dan buruan harta untuk buat kesimpulan hidup dan menarik dalam milai. Itu penutup buku ini. Nak ubah apa-apa atau buat sesuatu lain dengan 237, Detektif Kod Ilsi. Bahagian kelima, juz bab dalam keharmonian. Al-Quran terbahagi kepada 30 bab yang dikenali sebagai juz. Pembahagian ini bukan sembarangan. Ia mengikuti keharmonian angka yang khusus. Keharmonian ini sekali lagi menunjukkan kepentingan angka 237. Apabila kita meneliti susunan juz, kita akan menemui corak yang menarik. Corak ini mendedahkan permainan angka yang kompleks. Dan di tengah-tengah permainan ini terletaknya angka 237. Susunan angka ini tidak dapat dilihat dengan mudah. Ia memerlukan analisis yang teliti dan pemahaman tentang struktur Al-Quran. Tetapi apabila didedahkan, ia menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Reka bentuk yang melampaui kemampuan manusia biasa. Pembahagian juz bukan sekadar pertimbangan praktikal untuk bacaan. Ia adalah bukti keaslian ilahi Al-Quran. Ia adalah peringatan bahawa setiap
aspek kitab suci ini, daripada struktur keseluruhannya hingga kepada butiran atom kecil, adalah seperti yang dideskripsikan Widegum. Wallahualam.